Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berangkat ke Republik Singapura bagi keberangkatan negara. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan menyempurnakan perasmian Pesta Konvo ke-7 UTB. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengira Anak Jah Saleha binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengira Anak Haji Muhammad Alam berangkat ke Republik Singapura bagi mengadakan keberangkatan negara ke Republik tersebut pada 24 hingga 25 Ogos 2022. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Rabiatul Adawiyah binti Pengiran Haji Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majidah Nurul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Amirah Wardatul Bolkiah serta ahli-ahli kerabat diraja yang lain. Sebelum berangkat dari Istana Nurul Iman, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Berangkat ke hangar penerbangan Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himah wal Waqar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalsum Al-Islam. Juga hadir di hangar penerbangan Kebawah Duli Yang Maha Mulia bagi menyembahkan selamat berangkat Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Ceteria, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Timbalan-Timbalan Menteri, Pesuruhjaya Polis, Pasukan Polis Diraja Brunei dan pemangku pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei bersama isteri masing-masing. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berangkat tiba di lapangan terbang antarabangsa Changi. Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Lawrence Wong, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Isteri Puan Wong. Tuan Yang Terutama Edwin Tong, Menteri Kebudayaan Masyarakat dan Belia dan Menteri Kedua Undang-Undang, selaku Menteri Pengiring dan Isteri Puan Au Hui Ling, selaku Lady in Attendance dan Tuan Yang Terutama Heng Aik Yo, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam dan isteri. Turut sama menjunjung keberangkatan tiba baginda berdua, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pen Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua dan isteri, dan Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Haji Siddiq bin Ali, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura dan isteri. Kali terakhir Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berangkat ke Republik Singapura
Bagi keberangkatan negara ialah pada bulan Julai tahun 2017 bagi menyambut ulang tahun ke-50 Perjanjian Kebolehtukaran Mata Wang dan menghadiri perasmian Abode of Peace and the Lion City, a Brunei Singapore exhibition di Singapore Philatelics Museum. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Dr. Haji Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Waddaulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Pro-Chancellor Universiti Teknologi Brunei UTB. Pagi tadi berkenan berangkat menyempurnakan perasmian Pesta Konvo ke-7 UTB. Bertemakan Sains, Teknologi dan Inovasi, Pesta Konvo diadakan sempena Majlis Convocation UTB. Majlis berlangsung di Teratak Putih UTB. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, dan Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Duli Yang Teramat Mulia berkenan merasmikan Pesta Konvo ke-7 UTB. Bismillahirrahmanirrahim. Sukacita saya merasmikan Pesta Konvo ke-7 Universiti Teknologi Brunei. Duli Yang Teramat Mulia kemudian dijunjung ke Teratak Putih Fasa 2 UTB bagi menyaksikan pameran yang mengetengahkan inisiatif, projek dan aktiviti para mahasiswa UTB. Persembahan pelajar-pelajar dari Kelab Silat, Tausyih, Muzik Tradisional dan Persembahan Budaya Jepun juga mendapat perhatian Duli Yang Teramat Mulia. Yang akan join Universiti Teknologi Brunei insyaAllah dalam masa 3 tahun ni. Masa ni. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menerima pesambah berupa miniatur Jambatan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha. Empat kes jangkitan COVID-19 berada dalam kategori 4 dengan 324 kes disahkan sembuh. Ikuti bahan beritanya selepas ini.
Status harian normal baharu COVID-19, 4 kes dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 324 kes sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, 82.6%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 56.2%, manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin, 76.7%. 215 pelajar dan 187 guru diraikan pada Majlis Penghargaan Pelajar-Pelajar dan Guru-Guru Cemerlang Kementerian Hal Ehwal Agama bagi tahun 1443 Hijrah dan 2021 Masihi. Majlis berlangsung petang tadi di Dewan Bankuet Bredex Cerudong. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Pengiktirafan seumpamanya dihasrat dapat menyuntik semangat bagi meraih kecemerlangan pembelajaran dan sebagai pemangkin kepada para guru untuk memberikan perkhidmatan pendidikan berkualiti, lebih dedikasi, kreatif dan inovatif. Sebagai pelajar, mesti tahu macam mana akan mengurus masa. Paling penting juga minta doa dari ibu bapa, guru-guru. Review balik semua kertas dan ulang kaji semua yang sudah cikgu bagilah. Persediaan mengajar itu sendiri. Maksudnya di sini sebelum masuk kelas untuk mengajar, guru itu perlu bersedia dengan lengkap tentang isi pelajaran, menguasai isi pelajaran. Tani bagi semangat arah kanak-kanak itu dengan kepayahan itu bukan halangan untuk diorang belajar. Menteri-Menteri Pendidikan ASEAN dan China membuat perkongsian mengenai hala tuju dasar pendidikan di negara masing-masing yang meliputi 3 bidang iaitu meningkatkan kualiti sumber tenaga manusia, memperkukuh hubungan kerjasama dalam penyelidikan dan mempromosikan transformasi digital pendidikan. Perkara itu dikongsikan semasa persidangan meja bulat Menteri Pendidikan ASEAN China ketiga yang diadakan secara maya. Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan dalam ucapannya melalui video prarakaman mengongsikan mengenai inisiatif Kementerian Pendidikan mengenai pelan transformasi digital dalam usaha menjadikan pembelajaran digital sebagai norma baharu dalam sistem pendidikan di negara Brunei Darussalam. Persidangan antara lain bertujuan memperkukuh kerjasama pendidikan antara ASEAN dan Republik Rakyat China. 14 peserta dari Persatuan Gerakan Ibu Tunggal PGIT menerima sijil setelah menamatkan kursus pemasaran bagi menjalankan perniagaan dari rumah yang diadakan selama 4 hari. Majlis penyampaian sijil kursus diadakan pagi tadi di Dewan Kuliah Bangunan Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE Bahagian Pendidikan Lanjutan dan Latihan CET. Sijil-sijil disampaikan oleh Dr. Haji Muhammad Zamri bin Haji Sabli, Pengarah Pendidikan Teknik Brunei dan Ketua Pegawai Eksekutif IBTE. Sepanjang kursus yang diungkayahkan IBTE CET, peserta didedahkan dengan aktiviti pemasaran terkini agar lebih menepati sasaran perniagaan yang diusahakan. Banyaklah yang membagi petunjuk dan pengajaran untuk kami mengeksposkan lagi produk-produk yang kami buat selama ini. Selain itu, kami juga ditunjuk ajar macam membuka bisnes secara online. Menambah ilmu dan pengetahuan, cara-cara penanaman sayur hidroponik, membuat buku kira-kira untuk mengetahui aliran kewangan.
Negara Brunei Darussalam pada masa ini masih berada dalam monsun barat daya. Pada amnya keadaan cuaca negara akan baik pada waktu pagi dan hujan pada waktu petang. Pada pukul 11 pagi tadi, dua ribut tropika dikesan iaitu ribut tropika Maon dan ribut tropika Tokage. Ribut tropika Maon diramalkan bergerak ke arah barat laut dan ribut tropika Tokage pula diramalkan bergerak ke arah timur laut dengan kedua-duanya dijangka bergerak menjauhi negara. Walau bagaimanapun, ribut tropika Maon secara tidak langsung akan menyebabkan keadaan cuaca negara menjadi tidak menentu pada minggu ini, terutamanya pada 24 Ogos dan 25 Ogos. Hujan atau hujan berpetir sekali-sekala dijangka melintasi kawasan darat dan perairan negara, terutamanya pada waktu malam hingga awal pagi. Hujan dijangka sekali-sekala lebat beserta angin kencang dengan kelajuan angin boleh meningkat sehingga 45 km sejam. Keadaan laut pada amnya diparas sedikit dengan ketinggian ombak di antara 0.4 hingga 0.8 meter. Terdapat risiko berlakunya banjir kilat terutamanya di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir serta di kawasan berdekatan tebing sungai semasa hujan lebat dan semasa kejadian air pasang. Kejadian tanah susur dan pokok tumbang juga boleh berlaku semasa hujan lebat dan keadaan berangin. Beralih ke berita sukan. Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam FABD akan mengadakan perlawanan bola sepak persahabatan peringkat serantau dan antarabangsa di negara ini. Perlawanan-perlawanan akan diiktiraf oleh FIFA dan AFC, manakala hasil keputusan perlawanan nanti juga diambil kira bagi kedudukan dalam FIFA dan AFC. Perkara itu diumumkan semasa sidang media petang kemarin di FABD House Berakas. Menurut Pengiran Haji Matusin bin Pengiran Haji Matasan, Presiden FABD, para peminat bola sepak tempatan kini berpeluang menyaksikan perlawanan pasukan kebangsaan bawah 20 tahun serta skuad kebangsaan negara di laman sendiri yang dijadual berlangsung hujung bulan ini dan September depan. Skuad senior negara akan dibimbing di bawah jurulatih baharu dari Sepanyol. Dalam pada itu, Awang Haji Saleh Bostaman bin Haji Saleh Abidin, Timbalan Presiden FABD berkata, perlawanan persahabatan antarabangsa akan bermula dengan pasukan kebangsaan bawah 20 tahun menentang pasukan Sukma Sarawak bawah 20 tahun pada 28 Ogos pukul 4 petang di Padang Artificial FABD Berakas. Penjualan tiket akan diadakan bagi menyaksikan perlawanan tersebut. Sementara itu, skuad senior negara akan beraksi menentang Maldives pada 21 September sambil Laos akan menentang Maldives pada 24 September. Manakala pada 27 September pula bakal menyaksikan pertemuan skuad negara dengan Laos. Venue bagi ketiga-tiga perlawanan tersebut akan dimaklumkan kemudian. Sekolah Sukan menganjurkan 5505 Team Endurance Race antara sekolah-sekolah menengah di bawah kluster 3 dan antara rumah-rumah bagi tahun 2022. Acara berlangsung pagi tadi di sekolah berkenaan di Kampung Pulai, Jalan Kebangsaan Berakas. 5505 Team Endurance Race merupakan perlumbaan ketahanan pasukan yang antara lain menggalakkan gaya hidup sihat dan bersukan dalam kalangan pelajar. Ia adalah sebahagian daripada inisiatif sekolah sukan untuk memberikan pengalaman kesukanan bagi komuniti belia.